Okey, Assalamualaikum. Okey, cikgu nak terangkan tentang bulatan unit ya. Okey, apa itu bulatan unit? Okey, bulatan unit adalah bulatan yang berada pada sata Cartesian. Okey, sata Cartesian ni perlu ada paksi X dan paksi Y lah. Okey, yang ni paksi X, yang ni paksi Y, yang ni macam biasa. Dan dia punya jari bagi bulatan tersebut ialah satu. Jari semua satulah kalau cikgu tulis dalam bentuk koordinat. Okey, bermula dekat sini. Okey, dekat sini adalah koordinatnya ialah 1, 0. Okey, kenapa? 1 adalah X dia sebab daripada sini 0 ke sini 1 X dia. Okey, so Y tidak bergerak jadi Y 0. So untuk koordinat yang berada betul-betul dekat sini, so koordinat dia ialah 0, 1. Kenapa? Sebab X dia 0, Y dia dekat sini adalah 1 jaraknya. So dekat sini koordinat dia adalah 0, 1. Okey. Okey, so kalau untuk koordinat dekat sini, so dia akan jadi negatif 1 lah. Okey, sebab dia berada di sebelah kiri kan. Negatif 1, 0. So untuk yang dekat sini dia akan jadi 0, negatif 1. Okay, sebab Y dia bawah kan. Okay, X 0. Okay, so ini adalah bulatan unit. Okay. Okay, ini sebenarnya adalah sudut khas 45 darjah. Okay, so semua akan jadi sudut 45 darjah lah. Kebiasaannya koordinat yang lain ni diberi. Okay, kalau tak diberi, kamu kena buat lah. Kamu kena buat berdasarkan yang kamu buat sudut-sudut khas tadi. Untuk sudut 45 darjah, okay, so dekat sini asasnya. Okay, kemudian untuk yang dekat sini pula, kita tengok negatif X, nilai X dia adalah negatif. Macam tu, tapi kebiasaannya diberilah. Okay, so sebenarnya untuk mencari nilai-nilai bagi sudut-sudut khas ini, kalau diberi bulatan unit, okay, so kamu kena ikut bulatan unit ini. Okay, contohnya okay, sin 45 darjah. Okay, sin 45 darjah. Okay, sebenarnya kita bina segitiga bersudut tegak dekat sini. Okay, segitiga bersudut tegak. Okay, kita boleh dapatkan jarak daripada sini sampai sini. Okay, iaitu kita ambil bacaan Y. Okay, Y dia iaitu 1/2. Okay. Okay, kemudian untuk jarak daripada sini pula kita ambil X. Okay, sama juga 1/2. Dan jari ini mestilah 1. Okey, so contohnya lah, kalau kita nak mencari tangent. Okey, tangent 45 darjah. Okey, tangent 45 darjah. Jadi kita tahu bertentangan mesti bahagi dengan bersebelahan. Okey, so kita akan dapat 1/2 bahagi dengan 1/2 juga. Ini kamu akan dapat 1. Okey. Okey, contoh lain, katakan kamu buat cos 45 darjah. Okey, so cos 45 darjah bersebelahan bahagi dengan hipotenus. So kamu akan dapat 1/2. Okey. Okey, itu kalau diberi sudut 45 darjah. Okey, contoh soalan mungkin dia tanya cari nilai bagi sin 135 darjah. Okay, sin 135 darjah. Okey, sebenarnya sin 135 darjah kalau dekat bulatan unit ni adalah daripada sini sampai sini. Sini adalah 135 darjah. Okey. So untuk mencari sudut 135 darjah dekat sini, okey, sin 135 darjah memang dah berada pada sukuan yang kedua. Ini pun akan jadi sukuan yang kedua lah. Macam biasalah, ini sukuan pertama. Okey, ini sukuan yang ketiga.
Okay, sukuan yang keempat. Bila bulatan unit, okay, kamu tak perlu gunakan sukuan pertama semua positif, sukuan kedua hanya sin positif, sukuan ketiga hanya tangent positif dan sukuan empat hanya cos positif. Tak perlu ingat. Sebab dekat bulatan unit memang kita terus akan dapat jawapannya. Okay? So macam mana? Contohlah sin 135. Tak apa, kita set mind kita mesti dapat jawapan kita positif. Sebab kedudukan kita dekat sukuan yang kedua. Okey, jadi sin mesti positif lah. Kalau kita buat cos 135 mesti kita akan dapat negatif nilainya. Okey, kita abaikan yang itu sebab kita guna bulatan unit. So macam mana caranya? Okey, bila dia berada pada kedudukan 135 dekat sini, okey, kita kena buat segitiga kat sini Okey, segitiga dekat sini. Okey, sudut kita mesti gunakan sudut dekat sini. Kita mesti menggunakan rujukan kita pada X sini. Sebab kalau ikutkan 0 darjah kita dekat sini kan, kita gunakan rujukan dekat sini. Okey. So di sini adalah sudut 45 darjah. Okey, sudut 45 darjah. Okey, so sudut 45 darjah tadi yang ini, okey, kita nak mencari sin. Okey, kita gunakan 45 darjah. Bertentangan mesti bahagi dengan hipotenus. So dia sama macam tadilah, bertentangan jarak kita yang ini. Okey, kita ambil daripada y iaitu 1/2. Ini mestilah 1, kita punya jejari, dan ini adalah negatif 1/2. Okey, so bila kita nak buat sin 135, so kita guna saja sin 45 darjah bertentangan bahagi hipotenus 1/2 bahagi dengan 1. So kita akan dapat 1/2. Okey. Kemudian kalau kita nak cari cos 135 darjah. Okey, cos bersebelahan bahagi dengan hipotenus. So bersebelahan kita adalah negatif 1/2. Okey, bahagi dengan 1 dapat negatif 1/2 juga. 1/2 juga. Okey, so kalau dilihat kat sini memang dapat negatif dah. Okey, so kalau kita nak tangent pula, tangent 135 bertentangan 1/2. Okey, bahagikan dengan bersebelahan dia negatif 1/2. Okey, so kita akan dapat jawapannya negatif 1. Okey, kita akan dapat jawapannya negatif. Okey, macam tu juga dengan yang lain. Contohnya kita ambil kat sini sin 315. Okey, kedudukan sin 315 ialah pada sukuan yang ke-4. Okey, so dekat sinilah. Okey, so sini adalah 315. Jadi kita punya sudut asas kita adalah di sini. Okey, mesti merujuk kepada paksi X tu. So dekat sini sudutnya 45 darjah. Jadi segitiga kita perlu buat macam ni. Okey, macam ni lah. Okey, kemudian kita tahu sini jarak dia ialah 1. Okey, untuk jarak daripada sini sampai sini, kita gunakan y kita iaitu negatif 1/2. Dan jarak daripada kosong ke sini samalah 1/2 yang ni. Okey, kemudian kalau kita nak jawab sin 315, so kita rujuk sudut 45 darjah. Sin bertentangan bahagi hipotenus. So negatif 1/2. So kita dapat jawapan negatif 1/2. So untuk cos 315 pula, cos sudut bersebelahan yang ni, sudut bersebelahan bahagi dengan hipotenus. So kita dapat 1/2. Kemudian untuk tangent 315, so kita akan dapat sudut bertentangan bahagi dengan bersebelahan. So kita akan dapat negatif 1. Yang ni tadi kita dapat negatif Okey, betul tak? Cos bersebelahan bahagi dengan tak positif, betul. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, nampak yang positif hanyalah
cos. Sebab memanglah kedudukan sukuan yang keempat ni hanya cos sahaja positif. Tapi untuk bulatan unit kita tak perlu ambil kira yang sukuan keberapa positif negatif tu, sebab kita akan dapat jawapannya mengikut apa yang kita dah belajar lah, petua sukuan 1 sampai 4 tu. Untuk bulatan unit yang kedua ini, dia sama saja. Yang lain ciri-ciri dia sama, mesti ini ialah paksi X, ni paksi Y. Cuma kat sini sudut dia ialah 30 darjah ni. Ni 30 darjah. So setiap satu bahagian ni 30 darjah. Sebenarnya cara dia sama sahaja. Contohlah. Contohlah kalau soalan nak 210. Contoh soalan nak 200 cos 210 darjah. So kedudukan 210 darjah ialah daripada sini sampai sini. Situ adalah 210 darjah. Jadi kita kena buat segitiganya dekat sini. Kita kena ambil sudut asas kita dekat sini, iaitu 30 darjah dekat sini. Jadi kita bina sudut kita dekat sini. Sudut segitiga. Jari mestilah 1. Untuk cari jarak sini, kita rujuk kepada Y, iaitu negatif 1/2. Untuk cari jarak yang ini pula, kita rujuk pada X, negatif 3/2. So sekarang kalau soalan nak cos 210, so kamu hanya gunakan bersebelahan bahagi dengan hipotenus. So bersebelahan kita ialah sek 3/2. Negatif, ada negatif. Kemudian untuk sin. Sin 210 pula. Sin adalah bertentangan bahagi dengan hipotenus. Kalau ikut kat situ kita dapat negatif 1/2. Kemudian kalau dia nak tangent 210, so kita dapat bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Negatif 1/2 bahagikan dengan negatif sek 3/2. Ataupun kamu akan dapat negatif 1/2 darabkan dengan negatif 2/3. So kamu akan dapat jawapannya positif 1/3. So bila kamu lihat kat sini, nampak memang jawapan dia akan dapat tangent saja positif. Dengan hanya kita tulis saja maklumat dekat sini lah. Ada maklumat ini untuk jarak X, ini untuk jarak Y. So itu adalah bulatan unit. Berbeza kalau bukan bulatan unit. Cikgu ambil satu contoh dekat sini. Cos 135 tadi kita dah buat. Contoh sin negatif 45 darjah. Negatif 45 darjah, kedudukan dia adalah pada sukuan yang keempat. Macam mana? Di sinilah kita bermula daripada sini ikut arah jam. So sini 45 darjah. So bila dia pada sukuan yang keempat, jadi kita kena buat segitiga dia dekat sini. Jarak yang ni mestilah 1. Yang ni jarak sini merujuk kepada kita punya Y. Yang ni rujuk pada kita punya X, iaitu 1/2. So kalau dia nak sin 45 darjah, sin adalah bertentangan bahagi dengan hipotenus. So kita akan dapat negatif 1/2. So satu lagi, bila dia sin pada sukuan yang keempat, so kita akan dapat jawapannya negatif. Maksud cikgu yang dia berbeza kalau dia tidak melibatkan bulatan unit. Ini kamu pernah jumpa soalan ni dalam maths model. Dia nak sudut Y dekat sini. Katakan kat sini adalah sini 4, sini 3. So sini adalah 5 kan.
So Y bentuk dia adalah sudut cakar. Tangent Y, sin Y dan cos Y. Okey. So kalau sudut Y adalah sudut cakar, okey, sudut Y adalah sudut cakar, so kita tahu hanya sin sahaja positif sebab sudut cakar mesti berada pada sukuan yang kedua. Jadi hanya sin sahaja positif. Okey. So kamu boleh gunakan sudut asas. Ini adalah sudut asas dia. Sudut asas ni mesti dia kurang dari di antara 0 sampai 90 darjah lah. Okey, kita gunakan sudut yang di dalam ni. Okey, tangent bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Okey, 3/4. Okey, kita kena letakkan negatif. Ini baru kita ambil kira sukuan ke berapa. Sukuan kedua. Okey, jadi tangent kena negatif. Untuk sin pula, sudut bertentangan bahagi hipotenus, so 3/5. Kemudian untuk cos, sudut bersebelahan bahagi hipotenus, 4/5. Yang ni pun kena negatif. Okey, tapi bila bulatan unit, okey, bulatan unit kamu kena buat macam tadi lah.